Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 4 KSSR Semakan Semula Sains, okey? Jadi hari ini adalah hari di mana kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu unit yang ke-7. Apa unit yang ke-7 ni? Berkenaan dengan satu tajuk yang baru, kita lihat di sini, muka surat 122, iaitu unit 123, unit 7 tenaga. Okey, jom kita pergi kepada muka surat 123 ini dan kita bincang bersama-sama ya. Okey. Gambar yang ditunjukkan kat sini adalah gambar di tepi pantai. Okey, gambar di tepi pantai, ada angin, lepas tu daun berluruh-luruh kat situ. Kemudian ada ombak, lepas tu ada orang sedang membakar di tepi tepi pantai di bawah pokok. Kemudian ada orang yang sedang duduk di atas di atas buah yang kecil tu kan, tempat baring tu, dan ada yang main gitar, ada yang sedang berlayar ditiup angin dan sebagainya lah. Jadi bagaimanakah aktiviti-aktiviti dalam situasi di atas ini dapat dilakukan? Macam mana semua benda ni boleh dilakukan? Macam mana benda tu boleh terbang? Layang-layang dia? Macam mana kapal layar tu boleh berjalan? Macam mana orang boleh bakar makanan tu? Macam mana gitar itu boleh dipetik? Inilah persoalan yang diterangkan kepada muka surat pertama. Kalau kita lihat, semua teks yang tahun 4 punya ni, dia akan mulakan dengan gambar untuk kita perhatikan dulu dan jadikan sebagai seindaksi kita lah. Okay? Jadi, kita baru nak masuk topik pada muka surat 124. Okey, jadi tenaga dan sumbernya. Tenaga tu apa? Sumber tu maksudnya macam mana? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja, nak buat kerja. Okey. Tenaga dapat diperoleh daripada pelbagai sumber. Banyak sumber. Jadi sumber tu maksudnya datang daripada mana kita nak dapat tenaga lah. Jadi mari kita kenali sumber tenaga yang terdapat di sekeliling kita. Okey, yang pertama kita lihat kat sini, air. Okey, air yang mengalir menggerakkan turbin di empangan untuk menjana elektrik. Okey, ini empangan kan, kalau pernah tengok dekat dalam movie-movie cerita Inggeris pun banyak lah. Kat Malaysia, air yang mengalir ni menjana elektrik ni adalah antara sumber tenaga utama di Malaysia lah. Okey, macam mana kalau tengok dekat luar bentuk dia macam ni kan, sebenarnya besar ni. Awak kat atas awak boleh jogging, boleh naik kereta, lalu-lalang kat atas ni. Tapi dia sangat ngeri lah kalau duduk kat tepi ni sebab air dia sangat-sangat deras. Jadi air yang deras ni sebenarnya dalam dia gambar dia macam ni. Nampak? Dia ada turbin. Bila air tu deras, dia akan masuk dalam kawasan ni dan ada turbin di bawahnya. Jadi air tu yang akan tolak turbin. Kalau manusia nak tolak turbin susah kan? Jadi kita gunakan tenaga air. Malaysia ni adalah negara yang terdiri daripada gunung lipat tua. Gunung lipat tua tu maksudnya kita punya bahagian pegunungan sangat kuat tanah dia. Dia tak boleh berlaku. Biasanya kalau gunung lipat tua ni memang tak ada berlaku gempa bumi. Sebab gunung dia dah tua, dah lama. Okay, jadi dia sangat keras dan sebab itu kita boleh buat kat Malaysia ni empangan hidroelektrik yang banyak. Okay, kalau kita lihat, air yang deras mengalir menggerakkan turbin di bawah itu. Kalau kita tenaga manusia tak mampu. Jadi sebab kita ada bukit bukau yang tinggi, kita boleh membuat aliran air ke sini untuk menggerakkan turbin. Bila gerakan turbin itu berlaku, dia akan mengaruh medan magnet untuk menghasilkan elektrik. Jadi nama dia empangan hidroelektrik lah. Sumbernya air. Okay? Kemudian sumber tenaga yang kedua adalah, sebenarnya ini bukan sumber tenaga yang kedua, tapi sumber tenaga yang paling utama sebenarnya ni, iaitu matahari. Okay? Matahari ni adalah sumber tenaga yang paling utama. Ia merupakan sumber tenaga, sumber tenaga paling utama. Tenaga matahari ni boleh digunakan untuk menjanakan elektrik melalui panel suria. Okay? Matahari ni bolehlah kita jana daripada panel suria. Kalau perasan dekat rumah orang yang ada setengah rumah orang ataupun kilang ke apa, dia akan pakai dekat dinding dekat atap dia tu ada satu panel macam kilat-kilat gitu. Sebenarnya dia menyerap tenaga matahari untuk itu namanya panel suria lah, untuk mendapatkan tenaga, untuk simpan tenaga lah kot berlaku satu hari tu kat rumah. Kalau yang ada matahari punya tenaga ni ataupun panel suria ni, dia boleh selamatlah sikit bila berlaku elektrik tak ada, yang tak ada current kan. Jadi yang ada tenaga matahari ni sangat berguna lah. Okay? Jadi kayu api dan sisa tanaman pun dan merupakan salah satu sumber tenaga. Tenaga macam mana tu? Tinja haiwan, najis lah nak kata kan.
Jadi ini semua adalah namanya biogysim. Okey. Biogysim. Biogysim ni apa? Biogysim ialah bahan daripada tumbuh-tumbuhan atau najis haiwan yang digunakan untuk menghasilkan bahan api dan menjana elektrik. Mana tu? Mungkin dibakar ke ataupun ditutupkan dalam satu bekas, kemudian dia bau dia lepaskan kan. Tak tahulah. Jadi adalah cara dia. Okey. Contohnya panel suria. Ni panel suria yang saya cakap tadi lah. Panel suria tadi yang dapat cahaya matahari, inilah contoh gambar nampak dekat rumah-rumah ni kan, ada panel suria. Ini contohnya lah. Ini info sains ni kita dapat tengok berkenaan dengan geothermal pula. Geothermal juga merupakan sumber tenaga yang diperoleh daripada haba batuan panas di bawah permukaan bumi untuk menjana elektrik. Geothermal ni macam mana? Sebenarnya dekat bawah kita, kalau awak belajar berkenaan dengan bumi kita ni, awak belum belajar lagi kot. Bumi ni dia ada 4 lapisan lah, teras dalam, teras luar, mantle dan juga kerak bumi. Yang paling hujung sekali kerak bumi ni nipis je sebenarnya. Bawah kerak bumi ada mantle. Mantle tu adalah batuan-batuan panas tau. Lepas tu, jadi batuan-batuan panas tu dekat dalam kan. Jadi sebab tu geothermal ni merupakan sumber tenaga daripada batuan panas tu lah. Dia naik ke atas. Kita gunakan tenaga haba yang naik ke atas tu, kita gunakan dia untuk kita hasilkan tenaga elektrik. Jana tenaga elektrik. Kan kita dah ada teknologi, maka kita buatlah macam tu. Ini contohnya lah. Daripada bawah tu dia jana ke atas dan menghasilkan tenaga elektrik lah. Okay. Saya tak pasti sama ada betul-betul daripada mantle ataupun bahagian atas bawah kerak bumi, saya tak pastilah. Tapi kalau dalam bumi punya kita punya gambar rajah bumi tu memang dalam dia tu adalah mantle. Mungkinlah daripada mantle saya tak pasti. Okay, jadi apakah yang dimaksudkan dengan tenaga? Budak ni tanya, tenaga tu apa? Tenaga tadi kat atas ni lah keupayaan untuk melakukan kerja. Sebab tu bila kita puasa contohnya kan, alamak tak ada tenaga lah, tak mampu nak buat kerja. Itulah tenaga ialah keupayaan melakukan kerja lah kan. Okay, jadi ini kurang lebih 7.1.2 dan 7.1.1. Kita tengok pada muka surat yang 125 ni, sebelah ni kan. Okay. Ada lagi beberapa tenaga, contohnya kat sini kincir angin lah. Okay, angin yang bertiup menggerakkan kincir angin untuk menjana elektrik. Jadi sumber tenaga ni bila awak jawab, kalau ada soalan cikgu tanya awak apa sumber tenaga, ambil warna biru. Matahari, air, biogysim macam tu Ni angin. Jadi angin ni bertiup untuk gerakkan kincir angin. Kalau macam kita cerita tentang tadi kan hidroelektrik digerakkan turbin kat bawah. Tapi kalau kincir angin ni digerakkan kipas ke atas tu, kemudian tiang dia tu sebenarnya dia boleh bawa tenaga tu lah, adalah tenaga-tenaga yang dikumpulkan untuk menggerakkan juga turbin agaknya. Saya tak pasti, bukan turbin lah, kipas ni sebenarnya turbin dia lah ni. Dia akan mengaruhkan tenaga elektrik hasil daripada biasanya pemotongan medan magnet lah. Itu mungkin suka mendengar awak akan belajar. Jadi dengan kincir angin ni barulah kita dapat tenaga yang banyak. Jadi negara yang ada kincir angin ni sebenarnya dia negara tertentu saja. Kalau contoh Malaysia, kenapa Malaysia tak ada tenaga kincir angin ni? Kita kalau dari segi geografinya, Malaysia ni terletak dekat antara, Malaysia ni terlindung lah senang kata, terlindung dengan Indonesia dan Selat Melaka dan bahagian kanan, bahagian timur ni pula ada Sabah Sarawak. Walaupun kita ada Laut Cina Selatan, dia tak berapa kuat. Jadi tak sesuai untuk Malaysia ada kincir angin ni sangatlah. Okay, tapi kalau untuk luar negara, kalau untuk luar negara, mungkin kalau luar negara, negara Belanda contohnya, dia ada bahagian tepi laut yang terus menghadap ke laut lepas, maka dia akan dengan mudah dapat angin yang kuat, maka dia boleh putarkan kincir angin yang besar tu. Okay? Kalau Malaysia memang kita suka nak dapat angin yang kuat sebab kita ada terlindung dengan Indonesia dan sebagainya. Sebab tu kalau kat Selat Melaka tu dulu, Melaka tu adalah negara yang satu negeri yang kuat sebab, dan dia sangat maju kerana semua orang lalu, kapal-kapal dagang dulu lalu kat Melaka sebab tak ada kena angin, sebab terlindung. Tiba-tiba masuk sejarah pula. Okay, jadi secara ringkasnya memang angin tu kita kurang, biasanya kat Malaysia ni kurang lah. Okay. Dan seterusnya adalah nuklear. Nuklear pun dia tak ada kat Malaysia. Kita dekat Malaysia, kita ada persatuan ataupun ada pertubuhan yang menyiasat tentang nuklear, tapi kita rasanya kita masih belum mampu. Kalau tak silap saya, kita masih belum mampu lagi untuk membawa tenaga nuklear ni ke Malaysia. Okay, tenaga nuklear ni adalah bahan nuklear seperti uranium digunakan untuk menjana elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Ini contohnya stesen jana kuasa nuklear. Saya rasa kat Malaysia belum ada lagi. Okay, biasa negara-negara besar lah yang boleh buat nuklear ni sebenarnya dia lebih hebat lah, negara lebih jimat, mungkin Amerika kan. Dia
tenaga dia lebih jimat. Maksudnya lebih, senang kata mudah nak digunakan lah. Saya tak pastilah daripada segi bayaran bil elektrik dia lagi murah atau tidak, saya tak pasti. Okay. Seterusnya arang batu. Arang batu dan juga gas petroleum, gas asli ni, petroleum dan gas asli ni adalah daripada kita boleh katakan ni sebagai bahan api fosil. Okay, bahan api fosil. Okay, bahan api fosil ni contohnya adalah petroleum, gas asli dan arang batu lah, dibakar untuk menjanakan tenaga elektrik. Okay, ada istilah-istilah dia ni. Gas asli tu apa benda, arang batu tu apa benda, petroleum tu apa benda. Jadi petroleum ni contohnya macam minyak lah. Okay, minyak kita tu, okay, minyak yang kita dapat isi minyak kereta tu, itu petroleum lah. Okay, kita tengok. Ini gambarnya. Ini contohnya arang batu dikorek daripada tanah kan. Dan pelombongan gas asli dan petroleum kita tengok kat sini. Ini adalah gambar rajah dekat tengah laut. Mungkin dekat, saya rasa dekat Terengganu pun ada kat sini ni. Dekat Sabah Sarawak ke gitu. Dia sebenarnya berada, kalau perasan, dia berada dekat kawasan ni. Dia dekat kawasan laut. Awak dapat tengok atas dia je. Awak tengok daripada atas, awak dapat macam ni gambar dia. Dia ada api ini kan. Atas dia, sebenarnya bawah dia kerjanya ni. Okay, kat bawah ni lah dia cari, dia akan buat cari gali, dia akan gali kat bawah ni, dia akan gali untuk dapatkan petroleum. Kan contohnya kan, petroleum negara asli lah tu sebagai contoh lah. Kita tak tahu macam mana lah. Kalau orang yang kerja kat sana mungkin lebih tahu. Mungkin ada mak bapak awak daripada antara kita ni, antara awak semua. Mungkin ada kawan awak yang mak bapaknya juga kerja dekat sini lah. Okay, mereka lebih tahu. Okay. Kemudian kita tengok lagi. Ombak. Ombak menggerakkan turbin ke dalam laut untuk menjana elektrik. Maksudnya ombak ni, nampak tak kat bawah ni? Ada kipas kan? Jadi, turbin ombak tu kat bawah lah. Jadi sebenarnya dia nak pusingkan turbin tu. Konsep dia sama. Dia nak pusingkan turbin tu supaya ada berlaku aruhan magnet tu. Macam, saya tak dapat bayangkan lah macam mana nak cakap dengan awak kan. Mungkin lah. Awak cuba bayangkan magnet. Kalau magnet dia dekat, dua magnet dia dekatkan. Kemudian ada satu besi yang memotong. Lebih kurang macam tu lah. Saya pun tak berapa faham sangat. Tapi, bukan tak faham lah. Sebenarnya nak terangkan kepada awak. Mungkin takut awak tak faham. Jadi, awak bayangkan saja dia pusing tu, dia menyebabkan berlakunya elektrik apabila berlakulah dia tidak balas magnet-magnet dekat dalam tu dan juga besi. Okay? Jadi bila benda tu berputar, ombak yang sangat kuat, dia akan memutarkan turbin ni, maka terhasillah kuasa ombak yang menggerakkan turbin di dalam laut untuk menjanakan elektrik. Okay, nampak Jadi kita dapat lihat kat sini, saya ulang sekali lagi beberapa sumber tenaga, iaitu yang pertama tadi, sumber utama sekali matahari, kemudian air, biodiesel, angin, nuklear dan juga bahan api fosil dan juga ombak. Okay, ini adalah contoh-contoh sumber tenaga. Sumber jangan salah sumber, sebab lepas ni kita nak masuk bentuk tenaga pula. Jadi kita fahamkan apa itu sumber. Sumber ni daripada mana datangnya tenaga. Okay, alright. Dia berdasarkan maklumat di atas, bagaimanakah sumber tenaga diperoleh. Sumber tenaga ni diperoleh macam-macam cara lah kan. Melalui ombak, melalui bahan api fosil, semua tu lah. Okay, ataupun contohnya sumber tenaga ombak dapat daripada turbin ombak. Sumber tenaga bahan api fosil dapatnya daripada petroleum dan gas asli. Sumber tenaga nuklear daripada stesen jenayah nuklear. Itulah yang dicuba ditanya oleh guru dalam kartun tersebut lah, satu muka surat 125. Okay, saya rasa sampai situ dulu untuk kali ini. Pada video akan datang, kita akan sambung lagi berkenaan pula dengan surat 126 bentuk tenaga pula. Okay, jadi kali ini, untuk video kali ini, awak kena faham sumber. Sumber tu daripada mana datang tenaga. Dan pada video akan datang, kita akan tengok pula apakah bentuk-bentuk tenaga. Tenaga ni, bentuk ni dia boleh berubah-ubah tau. Tahu apa itu bentuk tenaga? Okay, nantikan video terbaru daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.